Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi hari ini saya, Cikgu Hilwa, akan memberi sedikit maklumat lah mengenai mata pelajaran elektif kimia. Okay, untuk mata pelajaran kimia. Okay, kita tengok yang pertama, objektif mata pelajaran kimia. Okay, ini objektif mata pelajaran kimia. Sekejap Okay, untuk objektif yang pertama, untuk mengukuhkan minat dan kecenderungan terhadap bidang kimia, memantapkan dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran, sikap saintifik, nilai murni dalam kimia melalui penyiasatan saintifik, meningkatkan keupayaan untuk berfikir secara logik, logik, rasional, kritis dan kreatif melalui proses pemahaman dan pengaplikasian kimia dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, menerima bahawa pengetahuan kimia bersifat sementara dan berkembang. Maksudnya dia tak kekal lah, boleh berkembang. Seterusnya, mengamalkan penggunaan bahasa kimia dan melengkapkan murid dengan kemahiran dalam menyampaikan idea-idea kimia dalam konteks yang berkaitan. Seterusnya membangunkan minda tentang konsep, teori dan hukum kimia, berfikiran terbuka, objektif dan proaktif. Seterusnya menyedari implikasi sosial, ekonomi, alam sekitar dan teknologi dalam bidang kimia dan prihatin terhadap alam sekitar dan masyarakat. Seterusnya ini menghargai kimia dan aplikasinya dalam membantu menjelaskan fenomena dan menyelesaikan masalah sebenar. Jadi kehidupan kita ni memang berkait dengan kimia. Jadi apa yang kita akan pelajari dalam kandungan mata pelajaran kimia ni, apa yang kita akan pelajari kandungannya untuk tingkatan 4. Okey, ini kita ada 8 bab dalam mata pelajaran kimia. Yang pertama, bab pertama ni pengenalan kepada kimia. Jadi kita dekat bab pertama ni kita akan tengok adalah bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan. Apa yang pentingnya kimia ni dalam kehidupan kita secara tak langsung. Sebenarnya macam air kan, air pun itu merupakan satu sebatian kimia. Air tu dia punya formula H2O. Seterusnya penyiasatan saintifik dalam kimia, penggunaan, pengurusan dan pengendalian radar serta bahan kimia. Jadi penggunaan, pengurusan dan pengendalian ni kita belajar cara nak simpan, cara kita nak buang sisa yang kita dah gunakan dan sebagainya lah. Keselamatan dalam makmal. Itu untuk bab 1 pengenalan. Seterusnya dalam bab 2 adalah jirim dan struktur atom. Ini pun kamu dah belajar masa menengah rendah, jirim. Apa yang kita akan pelajari, kita akan pergi dengan lebih mendalam lagi, iaitu konsep asas jirim, perkembangan model atom, struktur atom, isotop dan penggunaannya. Jadi pengetahuan masa tingkatan masa menengah rendah ini kamu tak boleh tinggalkan terus lah. Memang ada. Memang ada dan kita akan tambah, kita akan belajar dengan lebih mendalam. Yang ketiga, ini bab 3 ini merupakan orang kata heart of the chemistry lah, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Konsep mol ini kamu kena betul-betul mahir dalam bab 3 ni, sebab dalam bab 3 ni merupakan asas kepada semua-semua bab. Kita akan guna pakai pengetahuan kamu dalam bab 3 ini untuk bab-bab yang lain. Dia berkait. Dia tak, bab-bab dalam kimia ni dia tak berdiri sendiri. Dia mesti ada kaitan-kaitannya. Jadi dalam bab 3, konsep mol, formula dan persamaan kimia, yang kita akan belajar adalah jisim atom relatif, jisim molekul relatif, konsep mol, formula kimia, persamaan kimia. Kalau masa menengah rendah kamu buat persamaan kimia tu menggunakan perkataan, tapi bila kita belajar kimia
persamaan kimia itu menggunakan formula kimia, menggunakan simbol-simbol dia. Okey Okey, dalam bab 4 jadual berkala unsur, ini pun kamu dah belajar juga dalam menengah rendah, cuma ini lebih mendalam lah. Okey, jadi dalam jadual berkala unsur kita akan kaji perkembangan jadual berkala unsur, bagaimana tokoh-tokoh terdahulu menjumpai unsur-unsur dan disusun dalam jadual berkala sehinggalah terbentuknya apa yang kita guna pakai sekarang. Okey, yang kedua adalah susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Dan kita akan kaji dalam jadual berkala unsur itu mengenai unsur dalam kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17, dalam kala 3 dan unsur peralihan. Okey, dalam bab 5 ikatan kimia, kat sini kita belajar macam mana sesuatu sebatian itu terbentuk. Contoh yang dekat dengan kamu tadi, air H2O yang kamu dah biasa jumpa H2O, bagaimana H2O tu boleh terbentuk ikatan. Jadi kat sini kita belajar ikatan kimia ni ada beberapa jenis ikatan. Okey. Yang kita akan pelajari adalah asas pembentukan ikatan, kenapa boleh membentuknya ikatan, dan jenis-jenis ikatannya. Kita ada ikatan ion, ikatan covalent, ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam, dan sebatian ion dan sebatian covalent. Kat sini kita akan tengok apa beza sebatian ion dan sebatian covalent. Okay, dalam bab 6 asid, base dan garam, bab ni panjang sebab dia ada asid, base dan garam. Garam ini dia berkait dengan asid base lah, tindak balas antara asid dan base. Garam, bila kita sebut garam, kamu terbayang garam yang buat masak kat rumah tu kan. Sedangkan garam, bila kita dah belajar bab garam, kebanyakan sebatian ion itu merupakan sejenis garam. Jadi kita akan pelajari dekat dalam bab 6 ni. Kita tengok kat situ standard kandungannya ada 11. Okey, standard kandungannya ada 11, iaitu peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Nilai pH, ini kamu pun dah belajar ni. Nilai pH kurang daripada 7 itu asid, pH lebih daripada 7 itu adalah alkali. Okey. Kekuatan asid dan alkali, sifat-sifat kimia asid dan alkali, kepekatan larutan aqueous, larutan piawai, peneutralan. Dan lepas tu untuk standard kandungan 6.8 kita dah masuk garam, iaitu garam, hablu dan kegunaan dalam kehidupan harian. Penyediaan garam, tindakan haba ke atas garam, dan analisis kualitatif. Okay, dalam bab 7 ni kadar tindak balas. Kadar tindak balas adalah bagaimana tindak balas tu, sesuatu tindak balas tu berlaku, dan kita nak lihat dia punya kadar yang mempengaruhi tindak balas. Contoh kalau kita nak kaitkan dengan kehidupan kita, contoh kita masak kentang contohnya. Kentang kita masak sebiji kentang dengan kita potong-potong kecil, yang mana lebih cepat masak. Kalau kita buat selama ni tanpa kita belajar kimia ni, faktor kadar tindak balas, kita tahu yang yang kita potong kecil-kecil itu lebih cepat masak. Tapi kenapa dia lebih cepat masak tu yang kita belajar. Di sebalik tu, macam mana yang potong kecil-kecil, menjelaskan kenapa kentang yang bersaiz kecil itu lebih cepat masak berbanding yang bersaiz besar. Okey, itu salah satu contoh. Ada banyak lagi contoh dalam kehidupan kita ni yang menjelaskan faktor kadar tindak balas. Contoh penguraian makanan kan, macam mana dia terurai dengan lebih cepat. Kita nak melambatkan proses penguraian dia macam mana. Okey, itu pengetahuan yang kamu perlu gunakan lah, pengetahuan kimia yang kamu perlu gunakan dalam kehidupan harian yang kita boleh kaitkan. Okey, jadi dalam kadar tindak balas ni yang kita belajar adalah penentuan kadar tindak balas. 7.2 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, aplikasi faktor dalam kehidupan harian, dan teori pelanggaran.
Dan bab terakhir dalam tingkatan 4 adalah bahan buatan dalam industri. Ini bahan buatannya, yang pertama adalah alloy. Kita akan belajar mengenai alloy. Alloy itu apa? Nanti dalam bab 8 ni kita akan pelajari. Okey, seterusnya adalah komposisi kaca dan kegunaannya. Ada beberapa jenis kaca. Sebelum ni kalau kita tengok kaca, semua kaca, tapi sebenarnya ada beberapa jenis kaca. Seterusnya adalah seramik dan kegunaannya. Seterusnya yang terakhir adalah bahan komposit dan kepentingannya. Ini merupakan bahan-bahan yang kita selalu gunalah dalam kehidupan harian. Bagaimana pembuatannya, apa yang ditambah untuk menghasilkan sesuatu produk ni. Itu dalam industri. Habis tingkatan 4, kita tengok apa yang kita akan pelajari dalam tingkatan 5. Ni tingkatan 5, keseimbangan redox. Pengoksidaan dan penurunan, keupayaan elektrod piawai, sel kimia, sel elektrolisis. Yang pengeksrakan logam daripada bijihnya ni, saya percaya kamu dah belajar masa menengah rendah. Bagaimana kita nak ekstrak logam daripada bijihnya. Dan seterusnya adalah pengaratan. Elektrolisis pun dah belajar juga kan. Cuma kita tambah baik, kita belajar dengan lebih mendalam. Ini keseimbangan redox. Ini kalau kita nak kaitkan dengan kehidupan harian, fenomena dalam kehidupan harian kita. Sebiji apple tu kalau kita potong, kita biarkan di udara, dia akan jadi warna apple tu jadi coklat-coklat perang gitu kan. Itu merupakan apple teroksida. Bagaimana dia berlaku tu kita akan pelajari. Dan bagaimana kita nak menghalang daripada pengoksidaan tu pun kita akan belajar juga. Seterusnya bab 2 adalah sebatian karbon. Sebatian karbon ni kita akan belajar jenis-jenis sebatian karbon, sifat homolog, sifat kimia dan saling tukaran sebatian antara siri homolog, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Dan sebatian karbon ni yang dekat dengan kamu, alkohol kan, alkohol. Kamu biasa dengar alkohol. Satu lagi yang seronoknya dekat sini adalah ester. Pembuatan ester itu, ester tu akan menghasilkan bau-bau seperti bau-bau buah. Kat sini kalau minyak wangi sebagainya, ada ester lah dalam dia. Macam tu. Seterusnya bab 3. Bab 3 ini adalah termokimia. Ini pun saya rasa kamu dah belajar juga ni. Asasnya dekat menengah rendah. Jadi dalam termokimia ni kamu akan pelajari adalah perubahan haba dalam tindak balas. Haba tindak balas. Kita ada 4 jenis haba tindak balas. Kalau kita tengok dekat kata kunci ni, kita ada ni, ada 4 ni. Aplikasi tindak balas endotermik dan eksotermik dalam kehidupan harian. Ini kamu dah belajar kan dalam menengah rendah, masa menengah rendah. Endotermik dan eksotermik dalam kehidupan harian. Macam mana pek panas dan pek sejuk tu digunakan. Seterusnya bab 4 adalah polimer. Polimer ni kita akan belajar adalah polimer, getah asli, getah sintetik. Kalau kamu nak bayangkan polimer ni, kalau dekat dengan kita tu, yang kita selalu guna adalah plastik. Plastik tu merupakan sejenis polimer. Jadi tapi plastik tu dia ada nama-namanya. Contohnya polipropena, polietena. Itu plastik yang jenis macam mana? Dia ada banyak jenis plastik kan. Plastik yang bungkus makanan, plastik yang kita letak air, itu dalam polimer. Jenis-jenis polimer tu kita akan belajar. Seterusnya bab yang terakhir ni, kalau tak silap saya, kimia consumer dan industri. Kimia consumer ni adalah pengguna yang kita guna. Kalau kita tengok apa yang kita akan pelajari dalam ni, minyak dan lemak. Bahan pencuci, sabun lah, bahan pencuci. Ini kita seronok dekat sini kita akan buat sabun. Buat sabun sendiri menggunakan bahan-bahan semula jadi boleh, bahan-bahan kimia boleh. Dua cara kita nak buat sabun tu.
menggunakan teknologi hijau satu lagi apa yang kita guna dekat makmal. Okey, seterusnya adalah bahan tambah makanan. Bahan tambah makanan ni makanan-makanan yang kita makan sekarang ni, makanan yang dah diproses, dia ada bahan tambah yang ditambah dalam makanan untuk apa tujuan dia, untuk lagi sedap, nampak lebih menarik supaya orang beli dan sebagainya kan. Jadi apa yang ditambah dalam makanan tu kita akan belajar. Okey, menambah rasa. Okey, seterusnya ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Jadi kita akan pelajari jenis-jenis ubat. Ubat ni untuk apa? Contoh yang dekat dengan kita, Panadol tu kan. Sebenarnya itu adalah Panadol tu jenama. Sebenarnya itu adalah paracetamol. Paracetamol tu jenis tergolong dalam jenis ubat yang mana dan apa kegunaannya. Okey. Bahan kosmetik pun sebab kita perempuan kan dekat dengan kita, lelaki pun ada juga bahan kosmetiknya. Dia ada beberapa jenis bahan kosmetik. Kita akan tengok apa bahan-bahan yang terlarang dalam produk bahan kosmetik ni yang akan menyebabkan kesan sampingan. Jadi bila nak pilih bahan kosmetik tu, bila kita dah ada pengetahuan ni, kena berhati-hatilah. Okay, seterusnya aplikasi nanoteknologi dalam industri dan teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Macam mana kita nak uruskan sisa-sisa industri? Kalau kamu ingat masa tahun, saya tak ingat tahun berapa, mungkin 2019 kalau tak silap saya, dekat Pasir Gudang kan, yang ada apa tu, pencemaran sungai Kim yang menyebabkan pencemaran udara, pencemaran sisa toksik kan, menyebabkan satu Pasir Gudang tu terkesan. Pelajar-pelajarnya ada yang pengsan dan sebagainya kan, wap tu naik. Jadi dia berkait dengan pengurusan sisa ni lah, bagaimana kita nak uruskan sisa dekat kilang-kilang tu. Okay, itu secara umumnya apa yang kita akan belajar dalam kimia ni, dalam mata pelajaran kimia. Jadi kita masuk pentaksiran ujian. Dalam mata pelajaran kimia ni kita ada 3 kertas, iaitu kertas 1 objektif. Selama 1 jam 15 minit. Untuk kertas 2 bertulis, kita ada bahagian A 8 soalan ini, jawab semua soalan struktur, berstruktur. Bahagian B ni adalah esei, ada 2 soalan tapi kamu kena pilih 1 soalan. Untuk bahagian C ni 1 soalan esei juga, wajib jawab. Dan masa yang diberi adalah 2 jam 30 minit. Untuk kertas 3 ni adalah ujian amali. Ujian amali ni kita kena buat amali lah dalam makmal dan jawab soalan-soalan. Jadi 3 item ni sebenarnya dia ikut kamu punya package lah. Kimia ni salah satu item. Untuk kimia ni cuma 15 markah kat sini. Yang dinilai adalah kemahiran proses sains, yang membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah, itu yang dinilai. Apa yang kita belajar dalam proses sains itu yang dinilai. Itu secara ringkasnya mengenai pentaksiran. Ini adalah PBD. Untuk PBD tahap 1. Tahap 1 tahu. Tafsirannya murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara asas dalam bidang kimia. Untuk tahap 2, murid menunjukkan kefahaman. Yang ni tahu, kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bentuk komunikasi dalam bidang kimia. Untuk tahap 3, murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi dalam bidang kimia. Untuk tahap 4, murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik. Untuk tahap 5, menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif dalam bidang
kimia. Dan yang tahap yang tertinggi iaitu 6. Okey, dia sama, cuma dia tambah kat sini apa? Kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi. Kamu ada buat reka cipta satu idea barulah. Okey. Itu untuk tahap 6. Okey, untuk setiap tingkatan, untuk maksud saya untuk tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 4 kita akan buat 2 projek. Projek untuk penggal 1, satu lagi projek untuk penggal 2. Sama juga masa tingkatan 5 lah. Okey, ini kalau kita, ini adalah antara kejaya-kejaya yang kamu boleh ceburi apabila kita melibatkan diri dalam bidang kimia ni. Contoh dalam bioteknologi, kita akan boleh pergi untuk penyelidik bioteknologi, jurutera bioperubatan. Okey, dalam bidang nanoteknologi, jurutera nanoteknologi, ahli sains pemakanan. Okey, lagi dalam bidang teknologi hijau, ahli kimia teknologi hijau, jurutera. Dalam bidang kosmetik, ni ahli kimia kosmetik, pakar runding kosmetik. Okey, pharmaceutical, ni ahli farmasi, doktor. Ni antara contoh-contoh kejaya lah dalam bidang kimia. Dia ada banyak lagi, luas meluas. Macam saya jadi cikgu kimia. Okey, itu saja untuk mata pelajaran kimia untuk tahun ni. Cikgu yang akan mengajar mata pelajaran kimia adalah saya, Cikgu Hilwa binti Aris, dan Cikgu Muniza binti Mahbub. Seorang lagi cikgu adalah Cikgu Saliza binti Ahmad. Jadi 3 orang lah untuk mengajar, cikgu yang mengajar dalam mata pelajaran kimia. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh rujuk pada saya untuk bertanyakan apa-apa sahaja soalan. Okey, jadi cukup setakat tu. Semoga kamu, yang penting minat dulu. Okey, minat, tanamkan minat dalam bidang kimia dan kamu akan rasa kimia tu sesuatu yang menarik, seronok dan akan mudah lah. Tak payah dengar kata susah dan sebagainya. Yang penting tanamkan minat tu dulu. Okey, jangan set mind kata kimia ni susah. Okey, sebenarnya memang seronok. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita akan jumpa nanti dalam sesi PDPR dan PDPC. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.